dosaku. Tuhanku, maafkanlah kejahilan hamba-Mu. Ku sering melanggar larangan-Mu dalam sedar ataupun tidak. Ku sering meninggalkan suruhan-Mu walau sedar aku milik-Mu. Tuhanku, ampunkanlah segala dosaku. Tuhanku, maafkanlah kejahilan hamba-Mu. Bilakah diri ini kan kembali kepada fitrah sebenar? Pagiku ingat, petangku apa, begitulah silih berganti. Oh Tuhanku, Kau pimpinlah diri ini yang mandan bercinta-Mu. Aku lemah, aku jahil tanpa pimpinan dari-Mu. Ku sering berjanji depan-Mu, sering jua ku memungkiri. Ku pernah menangis kerana-Mu, kemudian ketawa semula. Bilakah diri ini kan kembali kepada fitrah sebenar? Pagiku ingat, petangku apa, begitulah silih berganti. Oh Tuhanku, Kau pimpinlah diri ini yang mandan bercinta-Mu. Aku lemah, aku jahil tanpa pimpinan dari-Mu. Kau pengasih, Kau penyayang, Kau pengampun kepada hamba-hamba-Mu. Selangkahku kepadamu, 1000 langkah Kau padaku. Tuhan, diri ini tidak layak ke syurga-Mu, tapi tidak pula aku sanggup ke neraka-Mu. Ku takut kepadamu, ku harap jua padamu. Moga aku akan selamat dunia akhirat seperti Rasul dan sahabat. Seperti Rasul dan sahabat. Seperti Rasul dan sahabat. Moga aku akan selamat dunia akhirat seperti Rasul dan sahabat. Seperti Rasul
Rasul dan sahabat, seperti Rasul dan sahabat. مقام الرست والعجم جميل، كذا السكاب فن أصيل، وبعدهما الصبا إحساس حزن به يا صاحبي دمعي يسيل. وبالنهاوند والكرد ستلقى لمعنى الود والعطف دليل. وإن رمت الأذان فذا حجاز يداوي النفس للهم يزيل. ولحن بالبيات نشيد وجد تدور به الرؤوس وتستميل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه أقوالنا. أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala untuk pagi ini kita dapat lagi bersama-sama berkumpul untuk majlis ilmu, dan alhamdulillah dengan segala limpah kurnianya, dengan izin Allah semata-mata, kita pada hari ini dapat lagi menghirup udara segar, kita mendapat kesihatan yang baik sehinggalah hari ini. Alhamdulillah, semuanya kita perlu bersyukur kepada Allah. Dan pagi ini tuan-puan, saya harap semua dalam keadaan yang ceria, gembira selalu. Alright, jangan stres-stres pagi-pagi ini. Ceriakan hari anda, positifkan hari anda. Dan kita nak ngaji Quran ni kena semangat lah, kan? Dalam santai-santai kita ni, semangat tu tetap kena ada, insya-Allah. Baik, kepada semua yang baru masuk, alhamdulillah, selamat datang. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Pertamanya saya nak ajak dan nak minta tuan-tuan perempuan, kerjasama tuan-tuan perempuan untuk sama-sama kita sharekan dulu kita punya live pada pagi ini. InsyaAllah, moga-moga ia menjadi satu hasil dakwah, satu usaha dakwah buat tuan-puan, dan insyaAllah Allah yang maha membalas segala apa yang tuan-puan buat ini. Saya nak balas mungkin tak mampu, kan? Tuan-puan lah. Bila buat tu, sesuatu kebaikan tu hanya Allah sahaja yang mampu memberikan ganjaran pahalanya, insya-Allah. Okey, yang baru masuk semua okey, suara saya, video saya semua okey, jelas kan? Tak ada masalah. So, tuan-tuan perempuan, untuk hari ni kita nak sambung macam biasa untuk bacaan semasa kita.
Dan saya harap tuan-puan semua dah bersedia dengan Quran masing-masing, buku nota. Okey. Cuma nak tanyalah yang ada dalam ni dah daftar ke belum kita ni. Kelas kita dah daftar ke belum tu? Kalau dah daftar, alhamdulillah, terima kasih. Yang belum daftar, untuk makluman anda, pendaftaran sudah dibuka sejak 5 hari bulan. Kemarinlah hari Isnin. Baru 2 hari kita buka. Dan alhamdulillah, apa pun saya nak ucapkan syukur dan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang menyerahkan diri untuk dibentuk, insya-Allah. Ini sebenarnya proses tarbiyah lah ni. Tarbiyah dalam pendidikan Al-Quran, insya-Allah. Tarbiyah ni pendidikan lah. Jadi terima kasih kerana anda semua menyerahkan diri. InsyaAllah sama-sama kita berkongsi ilmu. Saya hanya berkongsikan apa sahaja yang saya dapat, insyaAllah. Dan saya harap tuan-puan pun bersedialah. Walaupun belum mula lagi, kan? Tapi saya rasa debarannya makin terasa. Cewah. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan, yang baru masuk, selamat datang. Jangan lupa share dulu. Yang belum share, tolong share dulu. Dan yang sudah share, alhamdulillah, jazakumullah. Okay, terima kasih banyak-banyak. Baik, jadi tuan-tuan dan puan, untuk pagi ini seperti biasa kita akan istighfar dulu sebentar lagi. Dan untuk di awal ini, sama-sama kita nakkan barakah, keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak nak pertemuan kita ni pertemuan yang kosong. Kita nakkan barakah, insya-Allah. Kita dahulukan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Kita teruskan untuk baca istighfar kita bersama-sama tuan-puan. Okey, tarik nafas dan kita lepaskan dalam keadaan yang penuh kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan pastikan kita tajdid niat kita, betulkan niat kita. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita semua dan Allah melapangkan hati kita untuk menerima sesuatu, ya, untuk menerima khususnya ilmu Al-Quran inilah, insya-Allah. Sama-sama tuan-tuan dan puan, jom kita fokus pada istighfar kita. Kita mulakan. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman. زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. ربي زدني علما. زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا
صالحا عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا Astagfirullah. Baik, Alhamdulillah. Jadi insyaAllah mudah-mudahan dengan apa yang kita buat ini tuan-puan, para malaikah menjadi saksi, mencatat segala amal kebaikan kita. InsyaAllah mudah-mudahan menjadi bekalan buat kita di akhirat kelak. So tuan-tuan dan puan, kita teruskan untuk pagi ini. Kita akan sambung bacaan semasa kita, iaitu surah Al-Baqarah ayat 259. Ya? Surah Al-Baqarah ayat 259 pada muka surat 43. InsyaAllah. Boleh buka Quran muka surat 43. Kemudian, kalau kita tengok pada Quran kita tu, ayat 259 dia panjang. Jadi semua maklumlah, ayat yang panjang ni biasa saya potongkan dia. Kita ambil separuh-separuh lah. Okey. Jadi hari ni kita selesaikan sampai sini dahulu. Sampai au ba'da yaum. Dan esok insyaAllah kita akan sambung lagi lah jika diizinkan Allah. Kita akan sambung lagi untuk ayat yang berbaki insyaAllah. Untuk beberapa, bolehlah kita kata ayat kan. Kisah lah ayat lagi juga. Cuma ayat ni panjang, so saya tak boleh nak habiskan hari ni. Boleh nak habiskan, tapi jadi lama lah nanti. Okey. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan, dah bersedia ke? Adakah anda semua sudah bersedia? Jika anda sudah bersedia, insyaAllah, jom sama-sama kita baca dulu ayat ini. Alright, kita baca dulu. Kemudian baru kita pergi pada sesi bedah membedah lah macam biasa nah. Ready ke belum? Kita boleh insyaAllah tarik nafas dalam. Doakan semoga lancar kita punya perjalanan live pagi ni insyaAllah. Boleh? Jom tarik nafas. Betulkan niat balik nah. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم صدق الله العظيم
Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Sedia lama dah, Ustaz. Okey, baik. Jadi kita dah selesai bacaan tadi. Jadi jom kita terus pada sesi bedah membedah. Baik tuan-tuan dan puan, jom kita tengok untuk yang pertama ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أو كالذي مر على قرية. Baik. Au. Di sini tuan-tuan dan puan, au huruf waw lin sebelumnya baris atas. Okey, huruf waw lin sebelumnya baris atas. Jadi kat sini kita sebut apa? Bacaan lin, bacaan yang berunsur lunak ataupun lembut. Au, au. Itulah bunyi dia. Ya. Au kalladhi marra. Baik. Untuk kaf baris atas macam biasa bunyinya ka. Lam bersabdu ni pastikan kita selesaikan sabdunya dengan baiklah. Kalla. Okey. Tak perlu tebal, biasa je. Kalla, kalla. Huruf zal baris bawah zi, kemudian kat sini ada huruf ya mad sebelumnya baris bawah kan. Jadi zi ni mak asli dan marra. Marra. Au kalladhi marra. Baik, huruf ra. Huruf ra yang bersabdu ni tuan-tuan dan puan. Dia memang bersabdu dan apa yang kita nak kena faham ialah selesaikan sabdu, itu yang pertama, kemudian tebalkan ra. Sebut ra bersabdu tu betul-betul lah. Jangan marra, marra. Au kalladhi marra. Marra, marra, marra. Tebalkan sebutan huruf ra sebab dia berbaris atas, tuan-tuan dan puan. Marra. Macam mana nak tebalkan ra ni? Kena angkat pangkal lidah kita. Okay, pangkal lidah kita terangkat. Baik, kemudian ala, huruf ain, sempitkan di bahagian tengah kerongkong kita ni. Tengah kerongkong kita ni kena sempit untuk menyebut huruf ain. Au kalladhi marra ala. Jangan tertukar dengan huruf hamzah. Hati-hati tu. Boleh nak? Ala. Huruf ain pada atas Kemudian la ni dua harakat. Okey, ni ada alif mat kecil ni kita lihat dan sebelumnya pada atas. So la dua harakat. La dua harakat. Baik. Qaryatin. Qa. Huruf qaf tebal selamanya. Okey. Huruf isti'la kan. Terangkatnya pangkal lidah. Qa. Baik. Kemudian kat sini ada huruf ra mati. Ra mati. Jadi ra mati ni nak baca tebal ke nipis tuan-puan? Cuba jawab sambil-sambil tu. Ra ni nak baca tebal ke nipis? Dan kalau lah jawapan kita nipis, kenapa nipis? Dan kalau jawapan kita tebal, kenapa tebal? Santai-santai tuan-puan. Sila jawab di ruangan komen tu. Kalau geng kita dua, semalam baru kita belajar tentang ra ni kan. Jadi saya boleh kata fresh lagi lah. Kalau tak belajar dalam kita semalam pun, rasanya dah diterangkan dalam kita punya sharing tajwid ni sendiri kan. Okey. Jadi kita nak baca qar tu, nak baca qar ke qar? Nak baca tebal ke nipis? Kalau ain jumpa huruf ain susah juga ya Ustaz. Mana huruf ain jumpa ain? Ada ke dalam ni? Ada ke? Ain selepas dia ain. Puan Radiah bagi contoh luar. Kalau contoh luar, tak, maksud saya contoh luar tu contoh daripada pembincangan kita ni. Memang agak susah lah sebenarnya. Kan ada dalam ni, saya tak perasan. Masa macam tak ada pula tadi. Ala uru. Tu adalah kot, dekat-dekat sikit. Tebal Ustaz. Ra mati tu nombor di atas. Okey, alhamdulillah. So saya dah nampak dah kecekapan tuan-puan ni. Alhamdulillah. Cekapnya bukan sebab saya, sebab tuan-puan sendiri. Usaha tuan-puan. Alhamdulillah.
Okey, ada yang dah belajar dah lama dah sebelum ni dengan guru-guru masing-masing kan. Ada yang first time dengar dalam sharing tajwid pun ada. Jadi alhamdulillah, tak kisahlah dapat daripada mana pun asalkan kita dapat faham dengan baik, ya. Dapat faham dengan baik. Jadi huruf ra ni benar kita kena baca dengan tebal. Sebab apa tebal? Sebab sebelumnya terdapat huruf yang berbaris atas, iaitu pada qaf ni lah. Ala qar, ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala. Dapat tak? Dah faham. Betul Tuan Tashyamani. Dah faham insya-Allah. Nak jawab pun confident. Kan, tanpa ada keraguan. Tanpa ada keraguan. Kalau sebelum ni mungkin ya je kan. Ya tak ya je. Nak jawab tu pun rasa risau-risau. Betul ke ni kan. Tapi bila kita dah faham, selalu diulang benda-benda ni, insya-Allah melekatlah dalam ingatan kita ya. Ala qarya. Baik, huruf ya pada atas ya macam biasa, satu harakat je. Tanwin bertemu waw, kat sini idgham bi gunnah. Ataupun nama lain idgham ma'al gunnah. Sama nah. Idgham bi gunnah dengan dengung. Ma'al gunnah bersama dengung. Yang penting kita faham idgham tu macam mana nak buat idgham tu, ialah memasukkan. Itu maksud dia. Nak masukkan tu bagaimana pula? Tanwin masukkan dalam waw. Tiwa. Dan yang paling penting jangan kosongkan bunyi dia. Jangan kosong. Kalau kosong ni tiu. Qarya tiu. Tiu. Jadi kita tak mau tiu. Kita nak tiwa. Tutup hidung ni. Tiu. Sampailah ada bunyi sengau kat hidung ni, insya-Allah jadilah kita punya dengung tu. Ya. Ala qaryatin wa hiya khawiyatun. Boleh? Baik. Huruf ha baris bawah satu harakat, ya satu harakat, kha dua. Okey, dan kha jangan lupa tebal selamanya. Huruf isti'la, terangkat pangkal lidah. Huruf kha ni dia daripada makhraj mana? Kerongkong kan? Kha, hujung kerongkong kita. Hujung ke kerongkong kita. Kha, kha, kha. Kalau kita buat kha, kita menjauhkan pangkal lidah kita dengan langit. Tapi kalau kita naikkan pangkal lidah kita ni, wa hiya kha, kha. Jangan sekat bunyi dia. Kha, kha, kha. Kalau kita sekat, itu yang jadi tertahan dulu baru berlaku je kha ni. Kha. Nampak? Dia ada kha, kha. Terus je. Kha, kha. Ala qaryatin wa hiya khawiyatun. Khawiyah. Kha, kha, khikhu. Kalau tuan-puan ni ada masalah dalam menyebut huruf kha ni, latih je. Awal-awal mungkin ambil masa sikit. Mungkin kita sebut macam ni. Kha, 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 kha. Dia tak bunyi roin pun ada sikit kadang-kadang dengar tu. Jadi latih. Sampai bunyinya kita dapat hasil suara yang terlepas. Kha. Okey, suara yang terlepas. Sebab kha ni sifat rakhawah tuan-puan. Okey, mana mungkin suara tertahan. Bila suara tertahan itu yang dia kha. Nampak? Kita menahan dulu. Proses nak memulakan sebutan tu, kita dah tahan suara. Kha. Itu jadi susah tu. Tersekat bunyi dia. Okey. Saya tahu ada yang ada masalah ni. Saya pernah dengar kan. Ada sebahagian yang baca. Wahiya kha. Dia tahan dulu. Wahiya khawiyatun. Nampak tak? Tuan-puan dengar bunyi sekat tu kan? Ala qaryatin wahiya kha. Nampak? Dengan adanya sedikit orang tak apa, suara yang tertahan tu menyebabkan tempo bacaan kita jadi lari sikit. Ala qaryatin wahiya kha. Nampak? Kha. Sebab mungkin kita struggle sangat nak sebut. Wallahualam, tak pastilah. Lain orang lain dia punya ni kan. Sampai sekarang tak nak menjadi lagi ustaz. Sampai sakit rasa kerongkong ni. Tak apa buat. Pelan-pelan InsyaAllah. Saya tahu ada yang memang ada masalah tu. Tapi tak apa. Kita janganlah stres sangat kan. Cuba pelan-pelan insyaAllah. Nanti dapat tu.
qaryatin wa hiya khawiyatun. Saya tak pasti kalau tuan-puan dalam Rumi yang sebutan perkataan yang ada huruf KH. Tuan-puan sebut macam mana? Yalah, macam khawatir. Khawatir. Ke sebut kuatir. Kemah ke khemah. Jadi cuba try tengok adjust kat situ dulu. Tengok jadi macam mana. Okey? Cuba tengok dulu. Kalau tuan-puan sebut tu macam mana? Kalau memang dah biasa lidah tu sebut kemah, apa lagi? KH ni banyak ke perkataan? Khamis. Hari apa? Hari Khamis. Cuba latih. Khamis. Kha tu bunyi kha lah. Tapi nipis. Kha. Jadi angkat pangkal lidah. Kha. Kha. Sebab sekarang ni nak dapat punca dulu. Bunyi kerongkong tu. Khemah. Khawatir. Khamis. Kan? Sukar gak nak sebut tu yang tepat. Itulah. Saya khawatir ni. Jadi cuba adjust dulu. Khawatir tu cuba latihkan. Sebab itu perkataan yang biasa, common. Kita biasa guna kan. Khamis dan sebagainya. Jadi bila dah dapat bunyi itu, next process, masuk pula untuk rokha ni, kita latih pula untuk angkat lidah kita. Untuk bawa masuk sifat isti'ala pula. Terangkat pangkal lidah. Kha. Ala qaryatin wa hiya khawiyatun. Jadi lain orang lain lah. Khidmat betul tu. Banyak kalau ikutkan, cari je. Okey. Khairuddin. Itu nama orang tu. Tapi kalau kita panggil Kai. Oh Kai. Mari makan Kai. Kalau ikut betul Khai ya. Khairuddin. Kena paksa. Tak apalah, awal-awal ni tak apa. Paksa ke kan. Asalkan ada lah. Herap-herap sikit bunyinya tu. Baik. Ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Kha. Tadi tebal. Wiyatun. Waw baris bawah wi. Huruf ya pada atas ya. Kemudian. Tun. Ni. Tanwin kan. Tanwin bertemu huruf ain. Jadi kat sini hukumnya izhar halqi. Izhar ni maksudnya jelas, iaitu kita menjelaskan makhraj dan sifat bagi huruf ta yang bertanwin depan tu. Tun khawiyatun ala urushiha. Ala huruf ain ni pun ya juga. Ya. Segan-segan nak keluar dia. Khawiyatun ala. Itu bunyi hidung tu. Ala. Ni pastikan kerongkong tuan-tuan. Bagi mereka yang dah terbiasa mungkin sebelum ni apa nama? Yang dah biasa sebut huruf ain ni macam hamzah ke, memang ambil masa sikit lah nak ubah. Khawiyatun ala. Nampak bunyi ala. Memang dia tahu dia nak sebut ain tapi tak sampai dia punya apa capaian tu. Untuk nak sampai ke ketepatan huruf ain tu mungkin tak sampai lah. Bukan mungkin, memang tak sampai pun cerita dia. Khawiyatun ala. Ni ain ni saya sebut ni tapi tak cukup. Khawiyatun ala urushiha. Khawiyatun ala urushiha. Ulu. Tengah kerongkong tuan-tuan. Huruf ain tengah kerongkong. Khawiyatun ala urushiha. Khawiyatun ala urushiha. Khawiyatun ala urushiha. Khawiyatun ala urushiha. Okey? Saya harap semua jelas lah macam mana nak bunyikan huruf ain ni. Tapi apa pun insyaAllah latih. Dan faham betul-betul makhraj. Mana kedudukan huruf ain di sini lah. Kemudian la di sini dua harakat. Ni ada alif mat dan sebelumnya baris atas. Uru. Ni waw mat pula. Ni waw mat. Ra. Sebelumnya tu baris depan kan.
Jadi ru kena muncung bibir mulut sebab baris depan kan. Dan ru ni kena tebal. Dan ingat, bila kata tebal ni bukan ru ala urushiha ala uru. Bersungguh-sungguh buatnya. Betul. Memang kena nak ngaji ni kena ada kesungguhan. Kena bersungguh-sungguh sebut huruf tu. Tapi biasanya itulah lain orang lain bunyikan. Ada orang faham tebal tu macam ni. Ada orang faham tebal tu. Tebal ni adalah satu istilah yang sebenarnya kalau kita tengok, dia hanya benda yang datang sebagai teori je. Macam kita kata kan, wow mat sebelumnya baris depan. Oh, tebal. Kita tahu. Kita tahu dia tebal. Tapi nak praktikal tu masalah dia. Kan? Bila tanya memang kita boleh jawab tebal. Tapi buat tu entah jadi entah tidak. Jadi lepas tu barulah. Sebab tu benda ni makan masa tuan-puan. Lepas tu kena ada proses talaqi. Kan? Guru semak bacaan kita. Macam tu lah. Dia pusing-pusing mana pun itulah dia jawapan. Dia tak ada ke mana pun. Dia tak ada halanya ke lain. Itu je. Okay. So, ingat huruf ra pada depan ni memang tebal. Cuma jangan sampai kita ru ala uru. Kita dengar pun rasa sempit dengarnya. Rasa macam uru. Tak? Tuan-puan dengar pun rasa lain. Rasa geram je. Rasa nak tonyoh-tonyoh je tekak tu. Tak? Ala urushiha. Kan? Khawiyatun ala urushiha. Uru ala urushiha. Baik. Huruf shin baris bawah shi. Satu harakat je. Kemudian kita nak berhenti kat sini lah. Kita ambil pendek-pendek kan. Urushiha. Ha. Dua harakat. Mak asli lah. Jadi bila kata mak asli ni, kalau kita berhenti kat sini kan, misal kata shiha, dua harakat kita baca pada ha ni. Dan kalau kita sambung pun sama juga. Ala urushiha qala an. Kan? Kalau sambung pun sama dua harakat. Jelas ke tuan-tuan puan-puan? Huruf ain tadi. So adalah beberapa huruf yang saya cuba tekankan tadi, huruf kha dan ain ni. So mudah-mudahan tuan-puan dapat sebut dengan baik insya-Allah. Pelan-pelan. Percaya dengan proses. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. Okey. Baik, kita baca sama-sama. Kita mulakan dengan isti'azah. 1, 2, mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. Clear bling-bling. Okey. Baik. Selesai. Kita sambung lagi. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Qala anna. Dua harakat. Ni alif mat sebelumnya baris atas. Dua harakat qa ni. Cuma ingat sifat qaf jaga baik-baik. Tebal selamanya. Qala an. Qa. Jangan lembik sangat. Qala anna yuhyi. Dah rupa marhaban dah rupanya. Okey tuan-tuan. Nak marhaban pun kena makhraj betul-betul juga kan.
Ma ya marhaban. Kalau dengar orang marhaban. Dia sedap sebenarnya marhaban tu. Tapi bila kena nyebut hurufnya lain macam rupanya, terus hilang keindahan marhaban tu. Ni bukan mengata tuan-tuan tapi ada bunyi orang itu. Kadang dengar tu tergelak seorang pun ada. Ramai-ramai tak. Tak apa, comel lah. Mak-mak tu. Tapi bagus lah. Cuba itulah. Haru tu. Qala anna. Baik. Minta maaf sampai. Mesti ada geng-geng marhaban ke marah saya. Ustaz Adi. Ish. Mana ada Ustaz? Makhraj sifat TikTok. Powerpuff Girl. Okey, baik. Qala anna. Sama boleh saja je seling sikit. Takut dia ngantuk kan. Qala anna. Baik. La ni satu harakat je. La tu Puan Rainah kata. Mak-mak je ke Ustaz? Tidak, sama lah tu. Orang muda ke, orang berumur ke sama je. Nyebut lah apa pun. Kalau tak kena sifat hurufnya, itu lah bunyi huruf tuan-tuan. Cuma yang saya buat tadi tu, bawakan daripada mak-mak selalunya. Ustaz, kalau dah style bacaan seseorang itu memang lembik gitu, nak buat macam mana gayanya? Tak upaya. Wallahu ta'ala alam. Saya tak pasti. Memang style bacaan. Kalau dah nama style, maksudnya itu adalah penggayaan yang dibuat. Gaya yang dibuat. Kalau kata style kan. Memang ada orang baca macam tu. Tapi boleh je. Bunyi macam malas. Tapi sifat huruf jaga. Okey, saya bagi contoh lah. Saya buat dua contoh bacaan. Okey, biar kita faham betul-betul. Memang ada orang style baca dia bunyi malas-malas. Orang Arab pun ada ke usul-usul bunyi macam tu. Tapi jadi je. Kan? Dan ada orang pula bunyi dia sebab apa dia nak, bila datang jiwa yang semangat tu, dia dapat rasa dia puas hati dengan sebut. Contohlah. Biasanya dia akan jadi kalau kita baca laju. Ni kalau contoh suara yang tegas. Macam kalau saya mengajar, saya baca suara yang tegas lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. Itu contoh, itu dalam karakter suara saya lah. Kalau saya baca tegas, itulah bunyi dia. Karakter orang berbeza tuan-tuan. Cuma kalau kata bunyi yang lemah. Bila kata bunyi yang lemah ni, maksudnya tone kita mungkin agak low. Kemudian kita punya tempo, kita punya key suara tu rendah. Dengan keadaan yang begitu, membuatkan kita rasa itu adalah bacaan yang kurang, yang tidak ada macam apa? Apa tadi ayat puan tadi? Lemah macam lemah. Tak upaya je bunyi dia. Okay? Kalau saya, kadang-kadang saya baca macam tu je. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aw kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم. Contoh. Kan beza dengan yang pertama tadi. Saya fokus tengok betul-betul. Tapi itu kena faham.
Baca macam mana, tu karakter. Karakter suara orang lain. Mungkin karakter dia nampak macam tak ada upaya. Tapi apabila dia buat mengikuti kehendak sifat huruf tu semua, insya-Allah jadi. Jangan risau. Ada je baca semangat tapi lembik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. Contoh, dengan mulut buka luahnya, tak ada masalah buka luah, tapi ada pengawalan. Faham tak? Itu karakter suara. Bak rasa tu, tak maaf tuan-puan, saya bukan ajuk ke apa, tapi itu ada je bunyi semangat, tapi tetap orang kata apa, bila tak mengikut kehendaknya. Ya tak? Ada yang kata orang Kedah ke apa, tidak pun. Saya mereka lah bunyi tu tadi kan. Kalau yang bunyi baca karakter suara yang jenis slow, kurang upaya, tak ada sifat, macam mana pula? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aw kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'athah. Kalau saya tukar jadi semangat, bukan semangat, masih lagi karakter macam ni, tapi jaga sifat huruf. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. Beza tuan-puan kan? Dapat beza tak tuan-puan? Kan? Saya kalau macam seorang tempat yang ramai orang baca pelan lah, tak kita baca bantai kuat-kuat kan. Dia macam tu. Karakter suara. Jadi tak ada isu pun kalau orang yang memang karakter suaranya memang nampak kurang upaya. InsyaAllah tak ada masalah. Point dia tu je. Jaga makhraj dan sifat huruf. Kan? Bezalah sangat-sangat. Itulah dia Moga-moga tuan-puan dapat faham apa yang saya cuba sampaikan ni. InsyaAllah. Jom sambung semula. Mana tadi? Qala. Baik. Qala anna yuhyi hadhihi Allah. Qala. Baik. Huruf hamzah ni anna, nun bersabdu. Kena apa nama? Dengung dua harakat. Lupa pula nak sebut dengung Dah anugerah suara macam tu, redha je. Betul. Anugerah Allah ni yalah, setiap orang ni lain lah anugerahnya. Ada orang anugerahnya pada suara, adanya orang pada benda lain kan. Setiap orang ada bakat-bakat dia. Cuma bila dalam bab bacaan Quran ni, lantaklah karakter macam mana ke. Kalau orang yang ada bakat seni suara, alhamdulillah itu advantage lah kat dia. Kelebihan yang Allah bagi. Syukur. Tapi kalau yang tak ada, adakah menjadi penghalang untuk dia baca Quran dengan baik? Tidak tuan-puan. Tidak. Langsung tak menjadi penghalang. Ingatkan saya selalu sebut apa dia? Bacaan Al-Quran ni akan jadi indah kalau kita betul-betul memberikan hak dan mustahak pada sifat huruf tu. Hak dan mustahak ni apa? Sifat aridahnya, sifat lazimahnya, sifat asli, sifat mendatang dia. Dilengkapi pula dengan makhraj huruf yang baik, sebutan yang baik. InsyaAllah bacaan auto. Dia auto sedap tuan-puan. Auto sedap. Tu je. Pegang itu je tuan-puan. Jangan letakkan tak apa. Boleh lah kamu baca sedap, tak apalah. Suara sedap, nyanyi pun sedap. Orang yang boleh nyanyi pun belum tentu boleh baca Quran dengan baik tuan-puan. Percayalah benda ni. Saya dah pernah sebut dah dalam sharing tajwid ni kan.
Saya yakin kalau dalam ni ramai 100 lebih yang tengok ni. Berapa ramai yang bekas juara apa nama? Extravaganza, apa nama tu? Extravaganza. Gegavaganza. Extravaganza tu benda apa? Gegavaganza. Berapa ramai yang johan daripada Gegavaganza ni? Cuba ngaku sikit. Ada? Tak adalah. Gurau-gurau. Tapi contohnya macam tu lah. Ramai je yang ada seni suara ni. Kan? Tapi tak melambangkan, oh boleh nyanyi mesti boleh baca Quran. Tak. Belum tentu. Belum tentu. Boleh nak? Jangan kita meletakkan itu penghalang. Kilauan mas. Itu betul tepat. Kilauan mas. Ambil kau. Apa dia buatnya? 40-50 tahun. Duduk atas pentas bergelik-gelik ya tak? Allah. Mau kita. Sama boleh Qala anna yuhyi. Okey, huruf habdas ni. Huruf habdas. Okey. Huruf habdas ni. Yuhyi. Ya berada depan you. Okey. You. Yuhyi. Qala anna yuhyi. Habdas ni duduk kat mana? Kita istilah habdas lah kan? Dekat tengah kerongkong. Dia sama macam huruf ain. Kita kena sempitkan. Boleh nak sempitkan bahagian tengah lidah. Tengah lidah. Maaf. Tengah kerongkong kita insyaAllah. Qala anna yuhyi. Baik, ni yamat sebelumnya baris bawah. Qala anna yuhyi. Yuhyi. Yi dua harakat mak asli. Bukan maksilah kadang-kadang orang keliru sebab nampak ada simbol ni kan. Ya saghirah. Ya kecil ni kan. So yuhyi dia mak asli ni. Okey, dua harakat sahaja. Kemudian ha dua harakat. Ni ha bulat. Tapi kita panggil ha simpul. Dua harakat. Zal keluarkan hujung lidah sikit je, jangan banyak sangat. Sikit je. Zi. Kemudian ha baris bawah hi. Baik, kalimah Allah ni. Kalimah Allah ni kan biasanya kita akan faham bahawa ada kalanya dibaca tebal dan nipis. Ada kala tebal, ada kala nipis. Baik, jadi kalimah Allah kat sini kita baca dengan nipis. Zihillah. Sebab apa zihillah? Sebab apa nipis? Sebab sebelum kalimah Allah ni ada huruf yang berbaris bawah. Jadi asbab dia baris bawah. Iaitu pada ha ini yang menyebabkan kalimah Allah ini dilafazkan, dibaca dengan nipis. Okey. La ya ke mak asli baru tahu ustaz. Sebelum ni ingat mak silah. No. Sebab tu kena faham mak silah. Mak silah ni terjadi bagaimana? Bukan sebab ada ya kecil tu. Dia melibatkan hal dhamir. Kemudian banyaklah, adalah sebab-sebab dia. Ni dah daftar kita belum? Semua ni. Okey, kita pendaftaran seminggu ni je tau tuan-puan. Siapa yang belum daftar, tengah fikir-fikir nak daftar kelas tajwid kita, kelas intensif kita. Fikir tu jangan lama sangat. Jangan lama sangat. Nak cantik hari ni terus. Tekan link kat atas tu. Daftar terus. InsyaAllah. Nanti kita akan lebih jelas nanti. Dalam ni saya tak adalah nak dapat sentuh semua kan. Sikit aje lah. So yuhyi tadi ingat bukan mad silah tapi mad asli. Hadhihillah. Baik, balik semula pada pembincangan kita. Hadhihillahu. Hadhihillahu. Okey. Hadhihillahu. Hadhihillah. Jangan tebal lah. Hadhihillah. Tak mau hadhihillah. Kan? Tak molek bunyi dia. Qala anna yuhyi hadhihillahu ba'da mautiha. Hadhihillahu ba'da.
Allah tu kalau baris bawah, atas Allah tu kalau baris bawah, tak faham soalan. Allah tu kalau baris bawah, Allah tu kalau baris atas, lafzul jalalah. Ah, tak faham. Lafzul jalalah ni kalimah Allah. Puan Hasnah. Okey? Lafzul jalalah ni kalimah Allah. Kalimah Allah itu je lah bunyi dia. Maksud puan apa? Kalau sebelum, ni cerita huruf sebelum ke apa tu? Allah, ya saya baca balik. Takut saya pening. Allah itu, kalau baris atas, lafzul jalalah. Allah, okey? Kalau baris bawah, sebut apa? Kalau baris bawah, sebut apa? Kalimah Allah. Setakat apa yang saya faham lah. Maksud puan, kalimah Allah ni ada bunyi lain ke? Tak ada. Minta maaf kalau saya salah faham dengan soalan tu. Mungkin boleh ulang balik, detail sikit soalan tu. Okey. Hadhihillah. Kalimah Allah memang kena tebal. Allah. Baris atas. Allah. Lam tu baris atas lah. Allah. Dia takkan jadi Allah. Asal. Na'udzubillah min zalik. Jangan sebut macam tu lah. Okey. Dia takkan jadi Uluh. Uluh. Ulurka. Itu bahasa apa tu? Lena. Uh, Lillahi. Lillahi tu nipis. Lillah. Lillah. Tapi nampak tak bunyi la tu? Lillah. Dia tetap baris atas. Itulah. Paling kuat pun soalan dia baris bawah tu kot. Kalau baris bawah jadi nipis lah. Okey, faham Ustaz. Right. Itulah saya agak. Betul Puan Rasnah? Betul ke? Saya faham soalan tu. Ke salah saya memahami soalan tu? Minta maaf. Nama hukum. Tak. Kalau hukum mungkin sebut dah tebal nipis kan. Saya rasa macam ada sesuatu pada soalan tu. Cik. Tafhim. Tarhim. Bukan tarhim. Tarhim tu maksud lain tu. Tafhim. Ataupun tarqiq. Dah. Habis dah. Kalau zihillah tu kalau tanya tebal nipis. Nipis tu kalau dalam Arab ni kita sebut tarqiq. Kalau tebal. Contoh macam subhanallah. Nallah. Tafkhim tebal. Okey. Tapi kalau berdasarkan soalan tadi, kalimah Allah tu baris bawah. No, dia takkan jadi. Kalimah Allah dia tak boleh baris bawah. Kan? Itu yang apa yang saya baca lah berdasarkan soalan tu. Saya memahami atas dasar soalan. Kalau nipis mungkin dia dah sebut dah. Kan? Nipis, tebal apa semua. Boleh nah? Hadhihillahu ba'da mautiha. Baik, huruf Ain ni jaga baik-baik. Ba'da. Huruf Ain matikan. Hadhihillahu ba'da mautiha. Hadhihillahu ba'da mautiha. Hadhihillahu ba'da ba' huruf tawassut. Ba'. Jangan ba'. Layan kan? Ba'da mautiha. Mautiha. Baik, mau ni bacaan lin. Mau, ta baris bawah ti, ha baris atas ha, dua harakat. Asli lah. Hadhihillahu ba'da mautiha. Dapat.
قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها. Okey. Baik, kita baca sama-sama. 1, 2, mula. قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها. Hmm. Waqaf dan wasal sama panjang harakatnya, Ustaz. Ni soalan ke ayat penyata? Macam mana tu, Puan? Ha, rasanya dah boleh tutup kot kisah pasal kalimah Allah tadi. Dah selesai dah. Ha. Okey nah. Waqaf dan wasal sama panjang harakatnya, Ustaz. Yang mana tu? Kat mana tu? Kat mana yang kata nak berhenti waqaf wasal tu? Macam saya sebut tadi, kalimah Allah. Ba'da mautiha ma'asli kena berhenti 2 harakat. Ba'da mautiha ha. Dia takkan jadi mautiha. 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 2 harakat. Okey, berhenti ma'asli, waqaf ma'asli. Okey. Bukan buat Safiah. Cerita pasal ha tu. Bukan kalimah Allah. Okey. Fa'amatahu Allah. Dah baca ke tadi? Lupa pula. Tak apalah. Jalan dulu. Sekejap kita baca juga kan. Fa pada atas fa. Kemudian hamzah pada atas a. Ma 2 harakat ma asli. Ni fa ni 1 je tau. Fa'amatahu Allahu. Tahullah. Kalimah Allah. Tahullahu mi. Kalimah Allah tebal. Kalimah Allah tebal. Ataupun istilah Arabnya kita sebut apa? Tafkhim lah. Ataupun taghliz. Taghliz. Sama je, dua-dua maksud tebal. Cuma taghliz ni adalah khusus pada kalimah Allah. Taghliz. Fa'amatahu Allahu. Fa'amatahu Allah. Kalimah Allah ni tebal sebab apa? Sebab sebelumnya ada huruf yang berbaris hadapan. Okey. Kemudian mim baris bawah mi. Ni 1 harakat je. Kemudian ni ada huruf ziyadah. Okey, huruf tambahan. Kita tak baca. Mi'ata. Itu je bunyi dia. Mi'ata. Fa'amatahu Allahu mi'ata. Fa'amatahu Allahu mi'ata. 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 Dapat tak? Ta 1 harakat. A tu 1 harakat hamzah tu. Alif ziyadah tu tak payah baca. Ni. Tak perlu baca. Anggaplah macam ibarat ada 3 huruf je. Mi, a, ta. Tu je. 3 1 harakat. A 2 harakat. Sempitkan tengah lidah. A. فأماته الله 100 عام ثم عام Baik, ni ikhfa haqiqi. Tanwin bertemu sa. Cek dulu status huruf sa tu, tebal ke nipis.
Jadi huruf sa ni kategori huruf istifal, nipis. Maka ikhfa kita pun relax, santai-santai je. Dan kita perlu bersedialah nak sebut huruf sa tu. Keluarkan sedikit hujung lidah. Amin thum. Waktu dengung tu jangan keluar hujung lidah lagi, jangan salah faham. Nak sebut su baru keluar. Min thum, min thum, thum. Jangan tebal Thum. Biasa je, thum. Amin thumma ba'athah. Thumma. Mim bersabdu. Okey, thumma. Mim bersabdu 2 harakat. Kadar dia. Ba'athah. Kalau kita berhenti, dia akan jadi ba'athah. Ba'athah. Thumma ba'athah. Kalau berhenti, Kalau berhenti jadi bacaan ni, ha ni mati macam tu je. Thumma ba'athah. Ba'athah. Ha simple. Jangan berhenti 2 harakat pula. 2 harakat ni akan dibaca ketika sambung sahaja. Thumma ba'athahu qala kam. Faham tak? Begitu. Baik. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ. Okay, kita baca sama-sama. Ready? 1, 2, mula. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ ba'athah. Ni ha ni ingat, berhenti sah je bunyinya. Jangan panjang sah pula. Kalau sambung, barulah jadi 2 harakat. Ni dia maksilah qasirah kan. Hukum maksilah qasirah. Kalau sambung lah. Kalau sambung. Kalau berhenti kita tak panggil maksilah dah. Kita panggil sukun arik je, sukun mendatang. Bacaan mati, tu je. Teruskan. Qala kam labithta qala labithtu yawman aw ba'da yawm. Qa tebal baris atas, tebal selamanya. Isti'la angkat pangkal lidah. La baris atas, la macam biasa. Kam, mim mati bertemu lam. Mim mati bertemu lam. Qala kam, mim mati bertemu lam, izhar syafawi. Jelaskan makhraj dan sifat mim. Labithta, lam baris atas, la, bith, matikan sa, keluarkan hujung lidah, jangan lupa, bith. Qala kam labithta. Huruf ta baris atas, ta. Macam biasalah, ta. Taqa. Okey, saya nak bagi tahu. Kalau berhenti kat sini, macam mana bunyi dia? Matikan sa, labith. Labith. Kemudian sebut pangkal huruf ta. Kemudian ada sifat hams. Kan kita sebut ta kan? Ta. Tu. Qala kam labith. Qala kam labith. Labith. Macam tu. Dengar tak? Tapi nak mudah sambung je lah kan. Nak elakkan daripada ada gangguan bunyi tu. Yang penting jangan bocor lah. Qala kam labith. Apa meludah pula bunyi dia kan. Qala kam labith. Jangan kuat sangat, steady je. Qala kam labith. Ingat bunyi dia. Jangan bocor. Dia syiddah rakha, syiddah mahmus. Okey, dia huruf syiddah. Kemudian ada sifat hams. Ingat tu. Qala kam labithta labithta qala. Qa ni 2 harakat pada atas. Okey, qa ni pada atas 2 harakat. Qala la. Ada 2 lam ni. Qala labithtu.
Sekali lagi, lebih kurang perkataan macam kat atas ni. Cuma ni labista. Yang bawah ni labistu. Tak beri depan. Labis. Hujung lidah keluar ni. Okey. Labistu yauman. Yauman. Waw yang sukun sebelumnya baris atas. Qala labistu yauman. Yauman aw ba'da. Huruf waw yang sukun. Waw sukun sebelumnya baris atas. Qala labistu yawman aw ba'da yawm. Qala labistu yawman aw ba'da yawm. Qala labistu yawman. Man izhar halqi. Tanwin bertemu hamzah. Au bacaan lin, ba' huruf ain jangan tahan, ba' tawassut. Suara yang tak tertahan, suara yang tak terlepas. Huruf da tebal selamanya, da, au ba'da, au ba'da, au ba'da, au ba'da yawm, au ba'da. Kemudian yaum ini disebut sebagai mad lin. Kita nak berhenti pada mim kan? Sebelum dia ada bacaan lin, maka dinamakan mad lin. Okey, dia kaedah sama macam kita nak faham hukum ma'arid sukun kan? Cuma ma'arid sukun sebelum huruf yang kita berhenti itu ada mad asli. Kalau yang ni sebelum huruf yang kita berhenti itu ada bacaan lin. Jadilah mad lin. Kadar harakat 2, 4, 6. Okey, 2, 4 ataupun 6. Wallahu a'lam. Qala kam labithta qala labithtu yawman aw ba'da yawm. Okey. Ni mad lin 2, 4 ataupun 6 harakat. Mad sukun. Apa tu? Mad lin Ma'rif sukun lain. Ma'rif sukun kalau sebelum dia ada bacaan mad. Bacaan mad. Ni tak ada. Dia bacaan lin. Wallahu a'lam. Itu sahaja. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan, jom sama-sama kita baca dulu daripada awal sehingga akhir ni. Boleh? Nanti esok hari apa? Esok hari Khamis kan? Esok kita sambung lagi. Ni ada baki lagi ni. Ayat ni. Ayat 259 ni. 259 ni ada baki, panjang. Dan ada baki lagi. Esok kita sambung insyaAllah. Esok marilah. Jangan pontin. Pontin. Esok mari ya. Baik. Mau kita. Kita baca dulu sama-sama insyaAllah. Ready semua? Boleh nak? Okay, tarik nafas. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم
Sadaqallahul azim. Baik, Alhamdulillah. Kita baca sekali lagi. Kita baca tempo yang laju sikit. Okey, tarik nafas. Sekali lagi. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih tuan-tuan dan puan. Ya, terima kasih di atas komitmen masing-masing untuk pagi ini. Alhamdulillah. Bersyukur Allah beri kita nikmat ini, peluang dan ruang untuk bersama-sama pagi ini. Dan terima kasih kerana sudi bersama saya lah daripada awal hingga selesai ni. Mungkin ada orang yang ada hal. Dan esok tadi saya baca ada yang kata esok tak dapat join. Nak kena pergi cucuk vaksin kan. Jadi insyaAllah kita sama-sama doakan yang ambil vaksin ni dipermudahkan urusannya lah. Biar jarum tu elok je masuknya. Ya? Jangan malu-malu pula nak masuk, terkeluar pula nanti ya. Okey? InsyaAllah. Dan kita doakan dengan pengambilan vaksin tu membuatkan kita ikhtiar lah. Ini ikhtiar tuan-puan. Ikhtiar. InsyaAllah. So, mudah-mudahan sembuh sedia kala kepada mereka yang masih lagi diuji dengan kesakitan. Kita doakan mereka. Mungkin ahli keluarga kita sendiri ada yang masih sedang berjuang dengan kesakitan dan sebagainya. Kita doakan yang baik-baik sahaja, insyaAllah. Takut. Biasalah tu. Kalau saya pun cuak juga. Kan? Tapi, insyaAllah lah. Kita doa banyak-banyak. Moga-moga Allah bantu. Dan mungkin asbab kita dekat dengan Quran ni, Allah lindung kita. Okay? Allah melindungi kita insyaAllah. Dan Quran ni syafaat kita insyaAllah. Boleh tuan-tuan? Cayok. Orang kata cayok. Nak cucuk pun cayok. Okey, itu sahaja daripada saya. Tuan-tuan dan puan, pendaftaran kita masterclass, Nobel class sudah dibuka. Jadi jangan lepaskan peluang. InsyaAllah kita akan mulakan kelas tu pada penghujung Julai ni insyaAllah. Saya harap tuan-tuan dan puan sudah bersedia. Kepada mereka yang dah daftar, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Kepada yang belum daftar, kalau andai kata tuan-puan memang berhajat sangat nak cari kelas-kelas pengajian tajwid, okey, kelas asas tajwid, insyaAllah tuan-puan boleh cuba untuk mendaftar. Boleh daftar dan link sudah disediakan di atas, di ruangan description tu atas, ke atas lah. Okey, tuan-puan boleh slide ke atas tu, scroll ke atas. Kemudian kalau lihat di ruangan komen pun ada link yang telah diletakkan. Terima kasih saudara Helmi. So ada dua, tuan-puan boleh dapatkan link tu di atas boleh, di bawah di ruangan komen pun boleh. Tekan sahaja, insyaAllah. Dan petang ni jangan lupa, petang ni siapa yang berkelapangan boleh bersama saya, teman saya, untuk kita punya slot BSP, Baiki Surah Pilihan. Okey nah, Baiki Surah Pilihan petang ni jam 3 petang insyaAllah. Semua ada kot? Boleh? Alright. So saya harap semua dalam keadaan yang bersedia untuk menghadapi apa je keadaan yang akan berlaku kan untuk akan datang ni. Sebab kita tengok macam-macam cerita dah ada kan. Tak adalah berat mana pun, tapi itulah saya kata persediaan. Jadi dengan adanya persediaan yang baik, insyaAllah kita doakan semuanya lancar lah. Itu je. Apa je berlaku untuk ke depan ni, kita kena terima je kan. Tapi dalam masa yang sama kena doa lah. Petang ni jangan lupa jam 3 petang insyaAllah. Boleh tuan-tuan dan puan? So itu saja daripada saya, insyaAllah.
kita tangguhkan dulu pertemuan kita. Saya mohon maaf sekali lagi anda ada kekurangan dalam penyampaian saya ini. Jumpa petang ni kita tangguhkan pertemuan dengan bacaan tasbih kafarah was suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina. Okey. Saya nak bagi tahu untuk pendaftaran ni tuan-puan, kita buka seminggu je tau. Jadi kalau tuan-puan ada ahli keluarga yang nak join dan sebagainya, boleh lakukan pendaftaran lah sebelum tutup kita punya pendaftaran ni. Risau nanti dah tutup, kita dah tak boleh buat apa dah sebab kita nak key in data apa semua kan. Jadi kena pantas insyaAllah seminggu ni je. Jadi apa-apa hal pun, ada apa-apa nak tanya, terus tekan link. Tuan-puan akan masuk ke link WhatsApp tu, kemudian nanti tuan-puan akan berhubung terus dengan tim-tim kami insyaAllah. Itu sahaja. Okay, saya undur diri dahulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan, jangan lupa hashtag kita santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. Dan akhir sekali, terima kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi. Bye bye. Tuhan, dengarlah hatiku, hamba-Mu yang lemah ini. Oh Tuhan, bantulah aku menerima ujian dari-Mu. Kuatkanlah aku, hamba-Mu yang hina ini. Berikanlah kekuatan hatiku, moga cintaku padamu selalu. Perjalanan ini penuh berliku, oh nak jua duri yang datang padaku. Moga ia akan tetap menjadikanku sentiasa bersamamu. Tuhan, Tuhan, andai masih ku gagal untuk meneruskan perjalanan kehidupanku, teruslah membantuku. Sesungguhnya aku ingin selamat di dalam rahmat-Mu. Tuhan, kuatkanlah aku, hamba-Mu yang hina ini. Berikanlah kekuatan hatiku, moga cintaku padamu selalu. Moga di ujung nanti
kuasai, hikmah tersembunyi dari sakit diuji. Moga ia akan tetap menjadikanku sentiasa bersamamu, Tuhan. أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا. حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا. حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. واجعله يقلد في صابر للهادي في حسن خلقا. حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا. أضفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا. حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. في جنة خلد مقعده في قربك أحمد ملتحقا. من كان له خلق حسن سيكون الأقرب في الرفقاء. أضفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا. حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. كم أثنى الله على خلق في أحمد أصدق من صدقا. قد أدب ربي مرسله هو أكرم من ربي خلقا. أضفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا. حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. أضفيت على الحسن العبقا فالورد تضرع واعتنقا. حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا.